إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة والدنا الشيخ خصوصا إلى حضرة الراهي أبا وزد بن حسب الله بن علي بن موسى مجلس الشرات وهو السلام عليكم جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين من شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم إليك نشكو وإياك اللهم لك الحمد وإليك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nasihat yang kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Jadi macam mana kita nak terima nasihat? Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Bagi nasihat mudah, tapi menerima nasihat itu susah. Sebab apa susah? Satu, sebab dalam diri kita ada sifat kesombongan. Kita sombong. Baik itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia bagi tahu gitu. Ada orang yang sombong disebabkan ilmunya. Sombong, dia rasa dia dah tahu, lalu orang memberikan nasihat, dia tak nak terima kerana dia rasa dia tahu. Jadi kita langsung terfikir, kalau dah ada ilmu sekalipun, buat salah tak? Semua orang jatuh pada kesalahan dan kesilapan. Walaupun kita ni tahu, walaupun kita dah hafal Al-Quran, tapi tetap kita buat salah. Baik itu seseorang hatinya lembut, hatinya yang lembut, hati yang tawadhu, hati yang boleh menerima nasihat. Kerana apa seorang itu boleh menerima nasihat? Sebab dia memandang inilah asbab hidayah dan taufik daripada Allah. Kerana nasihat ini asbab hidayah dan taufik daripada Allah. Ada orang yang sombong disebabkan dia kaya, lalu dia tak boleh terima nasihat. Kerana kekayaan itu, kata ulama, mewarisi kesombongan. Cuma sedikit, kata ulama, yang akan ditemui orang kaya yang tawadhu, yang rendah diri. Ketiga, iaitu sombong disebabkan tuanya. Sebab itu bila kita dah berumur, kita dah tua, bila orang nasihat kita tak boleh nak terima. Sebab kita rasa kita lebih tua. Neraka tak pilih umur. Kalau buat silap, sama ada muda, sama ada tua, salah tetap salah. Pada Allah, salah tetap salah. Sebab itu kalau kita nak tahu kita ni dah baik ke belum,
tatkala kita menerima nasihat, bagaimana reaksi kita? Bukan ketika kita memberi nasihat. Memberi nasihat ini mudah, tetapi tatkala kita menerima nasihat, apa reaksi kita? Kita rasa apa? Kita terima ke? Kita tolak ke? Kita nak tahu kita ni baik tak baik? Ketika kita menerima nasihat, bagaimana perasaan kita? Kalau kita dapat menerima dengan baik, maka tandanya Allah mula nak pilih kita menjadi hamba yang baik. Yang berat adalah menerima isi nasihat tersebut, kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi sesiapa yang selalu mengikuti kehendak nafsu. Ya, orang buat salah, kalau dia dinasihati memang pahit. Lagi-lagi orang yang nafsunya tak selesai, ya, dia ikut kehendak nafsu, yakni manittaba'a hawahu, dia ikut, ya. Jadi apa kesannya? Orang yang tak boleh nak terima nasihat ni, apa kesan? Kesan dia iaitu hati dia jadi keras. Qaswatul qalb. Ya, hati dia jadi keras. Dan akibat hati jadi keras ni, ya, terhalang daripada rahmat Allah. Itu jangan sekali-kali kita, ya, menolak akan nasihat, ya, seseorang yang memberi nasihat kepada kita. Nafsu sangat mencintai perkara yang dilarang. Benda jahat, benda tak elok, nafsu memang suka. Bila kita dengar benda jahat, benda tak elok, selalu kita dengar, kita akan fikir tak semayang ni jahat. Betul, jahat. Yang tu dah jahat. Tapi seseorang yang semayang tetapi akhlak dia jahat pun jahat. Bukan sekadar semayang saja, akhlak kena baik. Dengan orang tua hormat, dengan budak-budak kena sayang. Kemudian kita rasa baik. Habis bagi contoh macam ni, saya sayang budak-budak, tapi saya pilih saja budak-budak yang saya sayang, pun tak baik. Yang ni saya sayang, yang ni saya tak sayang, pun tak baik. Ya, sebab Nabi tak ajar macam tu. Nabi suruh sayang semua orang yang di bawah kita, bukan pilih-pilih sayang. Ya, kita rasa kita dah buat baik. Dalam buat baik itu pun kita buat jahat. Ya. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi. Maksudnya mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau mendapat suatu gelaran rasmi. Jaga ni, ya. Ini nafsu yang dilarang. Orang yang ikut hawa nafsu, dia belajar supaya besok diangkat tempat dia, ya. Boleh jadi orang hebat, orang kenal, boleh jadi, ya, senang. Kalau ikut dalam kitab Bidayatul Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang menuntut ilmu kerana dunia, hukumnya haram. Ya. Ini jaga. Betul, Nabi selalu pesan, orang angkat kita, besok dia dah pernah angkat, dia empas lah. Betul tak? Macam mana?
Habis selalu pesan dengan kamu, kalau kamu nak berhubung dengan seseorang, berhubunglah kerana Allah dan Rasul. Kalau kamu berhubung, jalinkan satu hubungan sebab dia ada pangkat. Besok dia dah tak ada pangkat, hubungan tu dah tak ada. Kalau sebab dia kaya, besok kalau dia miskin, hubungan ni dah hilang. Kalau kita hubungkan pertalian disebabkan dia ni tadi baik, besok kalau dia kita nampak kejahatan dia, kita tinggalkan. Sebab seseorang tidak akan sempurna. Tetapi seseorang yang berhubung kerana Allah dan Rasul, dia kawan, dia bersahabat kerana Allah, kerana Rasul. Bukan sebab dia baik dengan saya, tak. Kamu rapat dengan kawan kamu sebab kawan kamu baik dengan kamu. Lepas itu kamu tak rapat dengan kawan-kawan yang lain. Sebab apa kamu baik dengan dia? Sebab dia selalu bagi makanan dekat saya. Besok bila dia tak bagi makanan, kita cari orang lain pula. Jadi bersahabat, berkawan dalam keadaan yang tidak ikhlas. Sebab itu siapa yang berkehendak membuat satu amalan kerana dunia, maka Allah akan bagi habuannya di dalam dunia, tetapi satu zarah pun Allah tak akan berikan kepada dia bahagian di dalam akhirat. Kena ingat ni, sebab Allah dah bagi dah dalam dunia. Tetapi kena ingat, siapa-siapa yang melakukan suatu amalan kerana Allah dan Rasul, lalu Allah akan mencukupkan segala keperluannya dalam urusan dunianya, kerana Allah adalah pemilik dunia dan akhirat. Ingat tu cakap ni. Dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dunia. Jangan sampai macam tu. Kena ingat, nak megah-megah. Habis saya cakap dengan kamu, dunia tak salah. Apa yang ada pada kita dan Allah bagi, guna pakai. Tapi yang salahnya ketika kita menerima dunia, apa perasaan? Kita makin jauh tak dengan Allah? Kita makin sombong tak? Mungkak tak? Ataupun kita ni makin jahat? Tak salah pun. Sahabat ada yang kaya. Bukan kata Islam ni melarang ada dunia. Islam tak larang ada dunia. Yang Islam larang ialah dunia yang ada pada kita menjadi asbab kita makin jauh. Dulu masa tak ada duit, dekat dengan agama. Bila dah ada duit banyak, mula jauh dengan masjid, jauh dengan majlis ilmu. Bila ditanya kenapa, saya sibuk. Rupanya dunia yang ada pada kita, Allah kurniakan menjadikan kita jauh dengan Allah. Sebab kata ulama, tanda seseorang itu dicilakakan oleh Allah, amalan kebaikan yang biasa dia buat diangkat oleh Allah satu-satu. Allah cabut. Ni jaga. Jaga. Sebab itu Nabi suruh kita baca apa? Bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Kalau dalam hadis, Bismillah ala nafsi wa dini wa mali. Dalam hadis, almarhum dia baca Bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Yang ni yang kita baca dalam wirid husnul khatimah. Kita minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memelihara segala kebaikan yang kita buat. Kerana orang yang seperti ini,
bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali, kita minta Allah kurniakan kepada kita kebaikan-kebaikan untuk kita beramal. Alhamdulillahillazi afan, alhamdulillah bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tahmid inilah yang disebut oleh Nabi, yaitu siapa yang beramal dengannya lalu dikekalkan akan kebaikan yang selalu dilakukan. Bismillah ala nafsi wa dini wa ahli wa mali, yaitu kita mohon dengan Allah. Tadi Abi tersilap, kita mohon dengan Allah agar dibukakan segala pintu kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mohon dengan Allah seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dipelihara akan segala kebaikan yang pernah kita buat. Kita minta istiqamah. Kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperoleh ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan. Selalu jadi orang anggap apa? Ada ilmu senang. Yang ni yang selalu Abi dengar. Besok kalau hafal Quran senang, jadi imam masjid, hidup dia senang. Salah macam tu. Kalau kita cari ilmu kerana menuntut keduniaan, salah. Dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Jadi belajar banyak-banyak tak boleh jadi orang saleh. Belajar banyak tapi selalu kata orang, nak cari salah orang, tak nak perbaiki diri sendiri. Patutnya makin kita mengaji, makin kita memperbaiki diri. Sebab itu kita cuba fikir, umur kita kan makin naik, kita makin baik ke makin jahat? Kalau umur kita makin naik, kita makin jahat, kita dalam kemurkaan Allah. Tapi kalau umur kita makin naik, kita makin baik, kita dalam keberkatan. Sebab Nabi cakap macam tu, bertambah umur, tambah kebaikan, tandanya umur tu berberkat. Jangan tambah umur tambah jahat, tambah buruk sangka dengan orang, patutnya tambah baik. Macam kita orang berzikir, kita zikir banyak, tapi tambah zikir tambah jahat, macam mana? Tambah zikir tambah kita buat maksiat. Jadi yang salahnya zikir ke yang salah orang zikir? Orang yang zikir tu tak salah. Itu makin semayang makin baik. Orang yang seperti ini, seperti mana? Cari ilmu untuk keduniaan, cari ilmu banyak-banyak supaya besok hidupnya senang. Telah terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahlu falsafah. Maka ada dobit kaki kat situ, ada nota kaki bawah yang disebut oleh penterjemah ahli falsafah kat sini, iaitu pemikiran sekular.
Sekular ni apa? Pemikiran sekular, otak dia, akal dia semua fikir dunia. Buat apa pun dia akan fikir dunia. Buat apa pun semua fikir harta je. Dia tak pernah fikir agama. Sebab itu sehingga ulama dia sebut macam ni. Orang mukmin, orang mukmin dia gunakan harta dia pertahankan agama. Orang munafik, dan orang munafik dia menggunakan agama mempertahankan harta. Sebab apa? Sebab ni lah pemikiran sekular. Macam mana nak cari harta, bukan macam mana nak bina agama. Macam mana nak bina agama. Itu kita sebenarnya kita duduk dalam madrasah ini supaya kita jadi orang baik. Betul habis selalu cakap dengan kamu, bukan nak jadi alim. Tahu yang ada pada kita boleh menjadi asbab kita mendapat hidayah dan taufik Allah. Itu guru habis selalu cakap. Ilmu ni, kita kalau duduk dalam majlis ilmu, ini pesan guru Abi dulu. Abi masih ingat sekarang. Dia kata kamu kalau duduk dalam majlis ilmu, bawa bodoh, jangan bawa pandai. Duduk dalam majlis ilmu, bawa bodoh, jangan bawa pandai. Kalau kamu bawa pandai dalam majlis ilmu, kamu tak dapat ilmu. Jadi kamu duduk dalam majlis ilmu, kamu bawa bodoh. Dia pesan macam tu. Antaranya guru Abi lah, kalau bercakap Abi kena faham betul-betul. Itulah salah seorang guru. Orang kalau guru, kita dengar guru kita, dia pesan apa? Kalau duduk dalam majlis ilmu, bawa pen dengan buku, betul tak? Dia tak. Kalau duduk dalam majlis ilmu, bawa bodoh. Dia. Kalau kamu ada pen, kamu ada buku, tapi kamu tak bawa sifat bodoh, kamu tak dapat ilmu. Nescaya kamu akan mencari kesalahan orang yang mengajar. Sebab kamu bawa pandai. Itu bawa bodoh. Duduk dalam keadaan. Sebab apa kena bawa bodoh? Sebab sifat bodoh ini adalah hakikat sifat seorang hamba Allah. Lalu yang dia nak sebut apa dia? Duduk dalam majlis ilmu, bawa sifat tawaduk, jangan bawa sifat sombong. Itu seorang murid bila dia menerima akan kalam guru dia, tanya guru sebelum nak takwil kalam guru. Sebab kita tak tahu apa yang dimaksudkan. Macam mak kita, kamu habis tak tahulah masa kecil-kecil dulu. Kita main hujan. Nak main hujan dekat depan pintu. Mak kita marah. Betul tak? Jangan main hujan. Tapi kita degil hulu kaki dekat cucu atap. Mak kita marah lagi. Jangan main hujan. Nanti kan demam. Kita lawan lagi. Maksudnya kita tak dengar cakap mak. Last kali mak kita kata apa? Pergilah main. Pergi main. Jadi yang tu suruh main ke marah? Nak main sangat, mainlah. Keluar.
Jadi yang tu suruh main ke marah? Marah. Tapi kalau kita dengar perkataan mak kita, mak suruh mak, pun dah marah sangat. Sebab kita ni degil. Jadi kalau anak-anak dulu, dia faham mak dah marah. Terbalik zaman sekarang. Nampak? Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian dia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Iaitu golongan yang awal dipanggil, dihisab oleh Allah adalah golongan ahlul ilmi. Ya kan? Kamu yang hafal Quran 30 juzuk, 15 juzuk, jangan senang tau. Kamu akan awal dipanggil dan dihisab oleh Allah. Saya apa 10 juzuk, ikut turn lah. 30 panggil dulu, 20 kemudian 10. Jangan kata saya lepas, jangan. Sebab Allah akan tanya, kamu amal tak apa yang kamu hafal? Kalau hilang tu satu lagi dosa. Satu huruf yang hilang, dosa. Itu dia. Lepas tu Habis tu ingat kata-kata Pak Sumit. Dia kata tak payahlah hafal Quran, baca je Quran. Hari-hari macam makanan yang kita makan. Pagi, makan tengah hari, makan malam. Kenapa? Sebab kalau Abi salah, tak tahulah. Abi tak tahu apa maksud kalam Pak Sumit. Cuma yang Abi faham, ketika Pak Sumit sebut tak payahlah hafal Quran, tadarus je Quran, baca je Quran, macam makanan. Sebab ketika ia melihat orang zaman sekarang tidak peka dengan menjaga Quran. Lepas itu dia pesan macam tu, sebab mengikut zaman. Dulu kalau orang hafal Quran, semua dia jaga. Ini zaman Nabi kecil. Zaman Nabi kecil, imam di masjid kampung Nabi, dia hafiz. Dulu nak dapat hafiz Quran susah. Dia makan, dia jaga pandangan dia, kalau jalan dia tunduk je imam ni. Habis pernah tanya, dia kata takut Quran hilang. Memang dia balik daripada salat, dia memang tak ada sembang-sembang. Dia jalan terus balik rumah. Memang dia menjaga. Jadi ketika kalam ini berlaku, sebab dia melihat akan zaman. Cuba tengok orang sekarang hafal Quran. Ada 30 juzuk, tengok wayang juga, mana jadi. Quran 30 juzuk, tengok wayang. Jadi tak sama, supaya dia tak boleh jaga Al-Quran. Baik. Itu yang Abi faham maksud ulama ni. Yang Abi faham maksudnya. Orang lain faham, Abi tak tahulah, sebab Abi tak pandai. Seperti apa yang telah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Artinya orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti
ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmu. Dia ada ilmu, tapi dia tak beramal dengan ilmunya, tidak dapat memberi manfaat atas dirinya. Ya, makin belajar, makin mengaji, tetapi makin tak boleh jadi orang baik. Dan diriwayatkan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirruh, bahawasanya ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Lalu orang ini telah bertanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dengan katanya, apa khabar kamu wahai Abu Qasim? Ya, Junaid Al-Baghdadi. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sampai kami lakukan di tengah malam. Jadi satu hari orang bermimpi bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu orang bertanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, apa khabar kamu Imam Junaid Al-Baghdadi wahai Abu Qasim? Imam Junaid Al-Baghdadi dah meninggal. Lalu Imam Junaid Syekh Junaid Al-Baghdadi menjawab, kat sini dah tak pakai ilmu zahir, ilmu batin. Alam barzakh dia kata ilmu tak pakai dah. Kau pandai macam mana pun tak pakai. Kat sini yang pakainya amal soleh. Jadi apa yang kita dapat daripada kisah orang yang bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi ni? Kalau ada ilmu masa hidup, tak beramal, tak guna. Jadi ilmu ini menjadi alat untuk kita berbuat amal saleh. Ada ilmu jadi orang baik. Itu yang Nabi selalu cakap dengan kamu. Bukan khatam kita, tutup kita, buka kita, khatam kita, tapi sama-sama kawan bergaduh. Orang buat baik, kita duduk di dalam bilik, tak ambil tahu. Ya, macam madrasah kita, ada orang mesej-mesej rumput, kita tak ambil tahu pun. Oh, saya tak boleh mesej rumput. Apa salah tolong bersihkan kayu tempat orang nak mesej. Kita jadi mandu tengok. Oh dah bersih. Kita ada ilmu. Ilmunya apa? Buat baik itu satu amal saleh. Ketika orang lain buat baik, kita tak mampu nak tolong. Walahan dalam Quran, ada tak dalam Quran Adam buat baik, ada tak? Ada perintah dalam Quran. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan? Buat baik tu tolong, buat jahat jangan tolong. Besok kalau Allah tanya macam mana? Kau dah hafal Quran, kau tahu buat baik tolong, buat jahat jangan tolong. Kenapa kau tak nak amal? Besok sangkut. Nabi sebut macam tu. Asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah. Apa dia? Alimun la yanfa'uhu Allah bi'ilmihi. Itu yang Nabi kata, oh saya tak boleh lah sebab saya ada anak kecil. Orang lain pun ada anak, bukan kita seorang je ada anak. Nak paling banyak anak Ustaz Rafiq. Elok aja boleh. Kita baru seorang anak kita. Anak baru seorang, dia punya sibuknya macam anak 6 orang. Tengok Ustaz Rafiq, selamanya.
Sebab apa? Sebab bila Allah luaskan hati kita dengan agama. Nampak tak? Ya. Tu kadang-kala kenapa aku ni tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebenarnya kita mengikut kehendak nafsu kita sendiri. Ketika datangnya akan seruan agama, nampak tak? Ada dalam Quran tak? Ada tak ayat dalam Quran? Ada. Allah pesan siap-siap orang yang gagal, yang dia tersangkut dengan harta, dia tersangkut dengan anak-anak, langsung dia tak boleh dapat manfaat agama. Dulu boleh, tapi bila Allah kurniakan kepada dia, dia mula kurang. Ada kan? Tapi ayat ni menunjukkan tentang besok dekat akhirat. Tapi fitnah itu yang disebut oleh Allah dua benda. Mana dia? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok pada hari itu la yanfa', tidak ada manfaat, malun wala banun, dan juga anak, harta dan anak. Sebab apa? Ini yang orang selalu sibuk. Orang sibuk dengan harta, cari duit, lupa akhirat, lupa buat baik. Sibuk dengan anak-anak, lupa buat baik. Orang luar rumah buat baik, kita selamba je. Kenapa? Anak tak salah, tapi jangan sampai dua benda ini menjadi fitnah. Sampai Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa, melainkan man atallaha, siapa yang datang kepada Allah, biqalbin salim, hati dia selesai. Dia tahu dah, yang ni tipu daya ni, yang ni tipu daya ni. Kalau seruan kebaikan yang sedikit, kita sangkut dengan sebab dua benda, macam mana besok seruan yang besar? Minta maaf lah. Kita cakap kita hebat macam mana? Kan sahabat dulu baru kahwin, dengar gendang perang, tinggalkan isteri dia. Nampak tak? Jadi kita ni sebenarnya tak kuat lagi. Walaupun kita kata kita hebat, kita ni sebenarnya tak kuat lagi. Baik, wallahu a'lam. Dah 10:30. Nanti malam besok kita sambung nasihat yang ketiga. Malam besok Abi kena baca panjang sikit sebab nasihat yang ketiga panjang. Baik, sampai ni. Sebab Abi akan berhenti pada 10:30. Ya Allah a'lam. Jadi Abi pesankan yang takhir, sama-samalah kita usaha untuk jadi orang saleh. Sama-sama ilmu yang kita dapat walau sikit, kita harap menjadi asbab untuk kita beramal saleh. Dan setiap apa yang Abi cakap dan Abi ajar pada kamu setiap malam, kamu jangan sangka kadang-kadang Umi cakap dengan Abi, kenapa Abi kuliah macam ni malam ni? Abi kata bukan Abi rancang, Abi tak ada rancang. Jadi Abi ikut apa dalam kitab itu, apa yang Abi gerak nak cakap, apa yang Abi terfikir yang sesuai untuk cakap, mengikut apa yang disebut oleh musannif. Jadi jika itu yang kamu dengar, bukan kadang-kala kita sebagai anak, kita selalu cakap
Abi kata saya lah tu. Abi macam ni lah tu. Nanti kalau kamu duduk tempat Abi, kamu faham perjalanan ilmu tu macam mana. Satu hari besok Abi meninggal dunia, kamu duduk tempat tu, kamu baru tahu. Kamu baru tahu perjalanan dia macam mana. Sebab itu ketika kita dengar Nabi ni tak ada masa nak fikirkan diri ni. Sebab banyak sangat Nabi memikirkan akan umat. Macam itulah. Jadi ayah ni, seorang ayah, kenapa dia pagi keluar, balik petang? Macam itulah. 24 jam dia akan fikir hal anak dia. Dia akan fikir hal anak dia. Macam mana nak selesaikan? Yang sulung macam mana nak selesaikan? Ini ayah. Ayah macam tu sikap. Bukan katakan dia langsung tak boleh fikir diri dia. Fikir keperluan dia, dia buat juga. Tapi banyak masa akalnya itu memikirkan tentang anak-anak. Itu yang Nabi selalu sebut dengan kamu. Jagalah pintu, dua papan pintu yang ada pada kamu. Apa dia? Pintu ibu, pintu syurga. Yang ni lah, yang pintu ibu, pintu ayah. Dua papan pintu. Inilah pintu syurga bagi seorang anak. Jaga betul-betul pintu. Jaga. Apabila kecil hatinya seorang ayah dan seorang ibu, maka tempat anak itu dalam neraka Allah. Tapi ayah ni kena tahu macam mana batas-batas syaraknya. Bukan semua tempat. Seorang anak ini wajib mematuhi akan perintah seorang ayah dan seorang ibu. Kena mengajilah apa batas-batasnya, apa had-hadnya. Baik, wallahu alam. Dan akhir kalam, insya-Allah pada malam 20 Ramadan, 10 akhir Ramadan, kita akan qiyam sampai malam 27. Insya-Allah macam tahun lepas. Boleh? Insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa hatikna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mudahkan segala urusan, amal, ibadah, salat, puasa, zikir, baca Quran kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah, dan sehingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang saleh, hamba yang saleh, murid yang saleh, ayah yang saleh, jamaah yang saleh, pelajar-pelajar yang saleh, sehingga Engkau sayang kami ya Allah, sehingga Nabi sayang kami ya Allah, sehingga seluruh makhluk dan di bumi juga, di langit juga menyayangi kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.